Okey, kelulusan ICT. Cik Wan, saya Shima daripada Sesmed tadi. Okey, berkenaan dengan penyelenggaraan ni, saya nak tanya kalau macam untuk aset, contoh printer ataupun kamera PTJ, so kalau kita nak buat penyelenggaraan tu, kadang-kadang kita tak tahu dia rosak apa. Kita kena hantar ke kedai dulu baru kita tahu ni. Tapi once kita dah hantar, dia orang dah buka semua tu, dia orang akan charge. So macam mana kalau saya nak dapatkan 3 quotation? Takkan nak hantar ke tiga-tiga? Kenapa hantar kat syarikat tu? Kenapa tak hantar PTM dulu ke? Sebab ada certain yang printer tu dia orang printer lama. Saya tak pastilah pihak pegawai aset saya dia dah refer pada PTM ke apa. Tapi saya maklumkan memang PTM tak boleh ke macam mana lah, tapi kena hantar ke kedai. So Biasanya tu dia macam ni tau. Dalam ini memang tak ada pengecualian kalau berkaitan selain pada kenderaan lah. So saran tu kena. Dia sebenarnya kalau kita perasan kalau kita untuk mana-mana sebenarnya adalah, tapi sebenarnya servis untuk pemeriksaan ni sebenarnya jarang, tak ada di-charge sebenarnya. Pemeriksaan ni sebenarnya untuk pembaikan je. So maknanya kena ada kajian pasaran tak bagi saya. Memang tak ada dikecualikan. Kalau sebab tu dalam perkeliling kerajaan pun tak ada mention bahawa penyelenggaraan untuk printer ke apa, tak ada lah. Sebab saya rasa kalau dekat itulah PTM tak ada semak sebab kerusakan ICT tu ada. Dia semak printer. Nanti saya cek balik ni. Okey. Lagi satu Irwan, saya tambah sikit berkenaan printer tu, memang betul dimaklumkan oleh pihak PTM untuk printer-printer yang rosak ni memang PTM dah tak buat tak bantu dah untuk penyelenggaraan. Sama ada kita lupus ataupun itu je yang dia cadangkan. Diorang dah tak ambil untuk perbaikan. Sebab kami pun menghadapi masalah yang sama. Kalau kelulusan ICT ada kan? Maksudnya kelulusan ICT tu dia tengok spek je lah. Ya, betul. Tapi untuk penyelenggaraan memang dah tak buat. Boleh direct dengan bahagian. Dulu ada kan? Apa dia? Dulu pernah ada? Dulu kita buat, maksudnya bila printer kita rosak apa semua, kita hantar kat diorang repairkan atau diorang sahkan kalau kata benda tu memang dah rosak, so kita lupuslah based on recommendation diorang. Tapi sekarang ni diorang memang dah tak tengok benda tu. Okey. Maknanya tapi memang tak ada pengecualian puan. Okey, cumanya itulah bila saya hantar ke kedai, diorang akan charge sebab diorang dah buka benda tu, sebab diorang nak tahu kerosakan apa. So macam mana untuk charge yang buka tu saya nak bayar? Dia macam contoh bukan setakat printer je, ada juga aset lain macam kamera semua tu lah. Tu saya nak minta advice macam mana? Dia okey, kalau printer, kamera semua tu daftar aset semua tu kan? Semua daftar aset. Semua daftar aset semua tu kan. So daripada sudut perolehan yang saya boleh komen, sebenarnya memang saya faham sebab dia dah buka kan. Dia dah buka, tapi kita bila tak ada pengecualian di bawah mana tata cara mana-mana pun, kenderaan memang dimension. Untuk yang ni kita tak boleh nak ni lah, tak boleh buat apalah. Cuma mungkin sebab dia berdasarkan ni lah pertimbangan kita lah. Tapi berapa kos dia biasa dia? Ada satu printer tu dia sampai 100 lebih. 100 lebih macam tu, ada yang 300 lebih kurang lah. Sebab kalau nak lupus pun sebab benda tu kita tak tahu rosak ke tak, that's why kita kena hantar. Printer biasa tu ke puan? Ke printer yang ada 3D printer bukan Printer yang laser jet semua tu, yang besar. Okey. Yang ni sebenarnya saya kena semak balik lah. Tapi dalam proses perolehan memang tak ada pengecualian lah bagi saya. Sebab dia kalau memang tu justifikasi tu kukuh lah. Memang kata ni, tapi mungkin tingkat PTJ kalau ada kes-kes macam ni boleh nyatakan dengan justifikasi semua. Tapi buat masa ni kalau kes-kes macam ni saya tak nampak yang kita boleh kecualikan daripada dalam pelawa dan sistem EP ni. So yang untuk sekarang ni apa tindakan saya? Saya kena hantar tiga kedai untuk diorang tahu ke untuk dapatkan 3 quotation ke ataupun boleh 1 quotation je? Dia sebenarnya istilah kita kajian pasaran lah. So kalau masa kajian pasaran tu kita dah dapat, kita cakap je lah. Kita tanya je lah syarikat lain. Kita dah hantar kat ejen, kita dah hantar kat kedai A tu kan. Kos berapa. So bila kita dah tahu kos berapa, kita
just survey dengan company lain lah. Tapi kalau ada macam kes-kes macam ni saya pun nampak boleh lah kalau dalam sistem ni, kalau sebab tu saya ada cakap kat staff saya, kalau kata PTJ pelawar ni kalau ada bagi surat justifikasi secara manual, kita tengok, kita pertimbangkan. Tapi sebenarnya dasar dia sekarang baru 20,000 pelawar IP, tapi bila kes-kes macam ni saya faham lah. Memang tak boleh nak, susah juga nak pelawar IP. Okay, Sebab faham. Faham kan? So dia jadi macam ni. Saya nak Puan Shima faham. Sekarang ni memang syarikat tu dah buka penyelenggaraan, dah buka printer tu semua, dan dia pun dah semak semua, okey, rosak benda rosak dia mungkin in printer. So sekarang ni kita survey lah, kita survey dengan syarikat lain. Tapi mungkin yang dia dapat bayaran tu macam mana? So nak tak nak kita kena ambil yang dengan still kena bayar jugalah dengan company yang buka tu kan? Yang lepas buat kajian pasaran tu, lepas buat kajian pasaran tu, kita nyatakan justifikasi kita sebab apa kita pilih syarikat ni. Okey, faham. Kajian pasaran kita tu kena dalam, kalau dia cakap kajian pasaran, tapi sebenarnya dia tak ada mention lah kajian pasaran tu dengan wajib harga rendah. Sebab tu dia ada harga terendah dengan memenuhi spesifikasi kita lah. Maknanya dia dah semak semua tu. Okey, faham. Okay, macam ni saya faham lah. Untuk the first time ni mungkin tak boleh nak lalu sistem lagi. So maksudnya tadi bayaran tu kita kena kemukakan dengan justifikasi untuk bayar balik lah maksudnya. Tapi ni buat PR lah, tak buat PR eh? Tak buat PR lah. Ni kita boleh buat tanpa EPB ke? Berserta dengan justifikasi? Betul. Dia tak, dia sebenarnya kita suruh syarikat tu semak je, check je. Betul. Tapi saya kena kosong hingga 20,000 PR tu tak lah. Apa masalahnya? Tak ada masalah tu. Saya bayar melalui PR juga lah, tapi cuma lalu dia kalau sebenarnya nanti at the end bayaran pun nanti akan query. Kenapa tak keluar PR? Okey, baik. Thank you. Okay, terima kasih. Boleh saya tambah sikit? Saya Syahidah daripada Bendahari. Okey, kalau contohnya terjadi benda-benda macam tu, kalau di bayaran pun nanti, bila kita nak membayar tanpa PR, kita still akan minta juga comparison, maksudnya kajian pasaran. So it's better untuk ada PR lah. Bila dah keluar PR maksudnya dah ada kajian pasaran. Sebab nanti kalau kita nak bayar, kita worry of akan ada rejection atau mungkin kita tak dapat nak bayar balik dengan tiada dokumen lengkap. Dokumen lengkap kita consider ada 3 kajian pasaran. Tak kisah sebab kajian pasaran dia bukan semestinya adalah quotation. Kajian pasaran kita boleh dapat daripada website ataupun daripada email. Kadang-kadang bila kita tanya mana-mana syarikat, dia kata okey, dia akan jawab kalau cek begini berapa harga. Itu pun kita boleh terima. Itu adalah sebagai kajian pasaran. Tetapi kalau untuk buat PR, bila kita pilih pembekal tu mesti boleh mengeluarkan quotation yang lengkap. Maksudnya ada tarikh, ada validity, ada terms. Itu yang kita pilih. Tetapi kalau yang kita tak pilih tetapi kita buat kajian pasaran, ia boleh datang daripada email, website atau mana-mana dokumen yang kita boleh rujuk. Okay, thank you. Betul Puan Syida. Saya terima kasih lah. Betul lah, tu yang penambahan yang sudah sebutkan tapi lupa. Itulah maksud dia kajian pasaran macam Syida cakap tadi tu. Saya harap clear lah semua